caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat kembali bersiaran setelah siaran saya tertunda selama 30 hari ya. Selamat kembali bersiaran setelah bersiaran tertunda selama 30 hari. Nak buat macam mana, sebab ada orang-orang yang tak suka bila kita bercakap pasal kebenaran. Moga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sentiasa sihat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni saya bersiaran langsung dari kampung saya, Kampung Kuat Luar, Pangkalan Hulu Perak. Dan terus ni saya bersama harimau saya ni. Yang agak garang sikit pagi ni. Saya bersama harimau saya yang agak garang juga pagi ni, tak tahu sebab apa. Mood dia tak baik. Bersiaran di bawah suhu 22 darjah Celsius pagi ni. Pagi kemarin 19 darjah Celsius. Pagi ni 22 darjah Celsius. Okey. Alhamdulillah, bersyukur kita masih lagi dapat bernafas, bernyawa, yang masih lagi bernyawa, yang bernafas, masih lagi bernafas, boleh lagi dapat bernyawa, masih lagi dapat bekerja, bangun dalam keadaan sihat walafiat. Tapi malangnya ramai juga yang sedang sakit, yang sedang tercedera, yang sedang diuji oleh kesakitan atas pilihan yang telah dibuat lah. Atas pilihan yang telah dibuat. Okay. Sama ada dibuat secara terpaksa, secara sukarela, secara dipaksa, macam-macam. Dan hari-hari kita dengar kematian mengejut sedang berlaku. Tuan-tuan, perempuan boleh cek saja di Facebook. Tak perlu pergi jauh, tak perlu pergi Instagram, tak perlu pergi TikTok, tak perlu. Di Facebook pun hari-hari kalau kita tengok kes-kes kematian mengejut, hari-hari melintas di wall kita, di newsfeed kita, di Facebook kita lah. Atlet-atlet yang sihat, cergas pun mati. Jadi ini bukan satu benda yang biasa, tuan-tuan, perempuan sekalian. Ini benda yang luar biasa, yang pada waktu dulu jarang berlaku begini lah. Tidak berlaku begini. Tapi sekarang hari-hari kematian tu ialah satu kebiasaan. Memang semua orang akan mati. Memang semua orang akan mati. Cepat atau lambat saja, dia tak akan terlewat walau satu saat. Tapi kita berbicara sekarang ni mengenai asbab. Asbab kematian tu. Asbab kematian tu berdasarkan apa-apa yang sedang berlaku. Satu keputusan yang dibuat oleh pihak yang tak bertanggungjawab telah menyebabkan menjadi punca kepada pelbagai masalah kesihatan kepada rakyat jelata. Tak perlu tengok jauh lah, tengok saudara mara kita, tengok
kaum kerabat kita, ahli keluarga kita yang berdekatan, tengok saja mereka yang asal-asalnya sihat walafiat, setelah dipaksa ataupun sukarela mengambil air suci tersebut, ramai yang dah mula sakit-sakit. Jadi persoalannya tuan-tuan, perempuan, benda ni dah berlaku, dah terjadi. Apa peranan kita? Apa peranan tuan-tuan, perempuan, apa peranan saya? Nak membantu orang ramai dalam perkara inilah. Memang kita tak boleh menghalang kematian orang, tak boleh menyembuhkan penyakit orang, tak ada. Itu bukan kuasa kita, itu semua kuasa Allah Subhanahu Taala. Tapi di mana usaha yang kita boleh buat? Apa usaha yang kita boleh buat untuk membantu? Okay. Pelbagai petua, pelbagai macam-macam lah kita tengok. Jadi apa-apa saja pun benda-benda yang baik, yang tuan-tuan, perempuan rasa sangat penting untuk diketahui oleh rakyat jelata yang sedang sakit, boleh share dengan mereka. Macam mana dia orang nak selesaikan masalah kesakitan yang sedang dialami. Ada orang yang sedang sakit saraf yang teruk. Ada orang yang sedang sakit saraf yang teruk. Okey. Tengok harimau saya tu sedang menggaru-garu. Itulah aktiviti pagi dia. Pagi-pagi dia akan ajak saya berjalan, berjoging. Tu. Ada orang yang sedang sakit saraf yang teruk sekarang ni, tuan-tuan, perempuan. Ada orang yang sedang sakit perut yang teruk. Ada orang yang sedang sakit gastrik ataupun sakit migraine. Yang sakit, yang sukar bernafas. Yang berat dada mereka sekarang ni. Berapa ramai? Ramai tuan-tuan, perempuan. Okay. Dan mungkin mereka tu adalah saudara mara kita juga. Jadi mainkanlah peranan, tuan-tuan. Bantulah mereka. Ya, selamat pagi ya, Puan Anita. Saya dah cuba sedaya upaya nak bantu. Apa-apa yang kami boleh bantu, tim saya boleh bantu, ialah dari sudut detox lah. Dari sudut detox yang kami boleh bantu mewar-warkan kepada orang ramai. Dan saya pun dah meminta bantuan, dah bekerjasama dengan sebuah syarikat, bersama dengan syarikat Bayu Gagah, yang mereka mempromosikan Bayu Kelulut. Jadi kami cuba reach seramai mungkin, seberapa ramai manusia, seberapa ramai rakyat jelata, untuk mereka buat detox. Ini sumbangan yang kami boleh buat. Ini sekadar yang kami boleh buat. Okay. Saya dah JV dengan pihak Bayu Gagah Marketing untuk promosikan detox. Untuk bagi tahu seramai rakyat Malaysia yang sedang mengalami kesan buruk selepas suntikan vaksin. Okay. Kami war-warkan detox, Bayu Detox. Okay. Untuk dibuat oleh setiap orang lah, kalau boleh. Sebab benda ni, pesakit saya yang ramai yang hubungi saya sekarang ni, okay, ada yang setelah 6 bulan injek, baru rasa sakit sekarang. Ada yang setelah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, okay, injek baru terasa rasa sakitnya. Dan seperti mana kita tahu, suntikan dimulakan sekitar bulan 3 tahun 2021. Jadi nak masuk setahun dah. Nak masuk setahun dah suntikan berlaku.
dan para saintis, doktor-doktor dari luar negara yang telus, yang transparent, telah menjangkakan dalam tempoh setahun, beberapa bulan ke setahun hingga 2 tahun. Ini tempoh yang kritikal. Tempoh yang kritikal untuk sesiapa sajalah yang telah mengambil experimental vaksin. Saya bagi tahu terus terang, vaksin ni ialah vaksin eksperimental. Bukan saya saja seorang yang bercakap, ramai dah orang bercakap. Tapi saya tak berminat nak ulang benda-benda yang sama. Saya cuma nakkan tuan-tuan, perempuan di luar sana mainkan peranan, sebar-sebarkan mengenai detox kepada orang ramai. Okay? Sebab sekarang ni kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Kita nak berubat pun tak boleh nak berubat dah. Nak pergi rawat di klinik, di hospital pun tak boleh buat apa-apa dah. Dia tidak akan pulih. Tak pulih masalah ni bila ada racun dalam badan. Bukan senang nak dirawat pulih. Melainkan tuan-tuan, perempuan buat detox. Ini usaha yang paling baik buat masa sekarang. Sebab ini bukan masa lagi untuk try and error, nak try buat itu, nak try makan ini, nak try itu, nak try mandi ini. No. Apa-apa yang kami sudah buat, detox yang saya telah formulakan tu, kita telah merawat pesakit sebenar. Kita telah buat try ni. Trial ni kita dah buat lama dah. Sejak frontliner yang pertama, batch pertama lagi kita dah cuba, dah uji cuba detox ni. Dan alhamdulillah, majoriti mereka yang sudah gunakan detox ni, reverse balik masalah diorang. Normal balik. Sedikit sebanyak kami telah dapat bantu selamatkan apa-apa yang kami boleh selamatkan. Nak selamat semua orang tak dapat lah. Memang tak dapat. Tapi kita cuba minimalkan kes-kes kematian, minimalkan kes-kes sakit yang pelik-pelik. Dan semua kebanyakan sakit semua pelik-pelik sekarang. Tuan-tuan, perempuan boleh tengok. Myocarditis, pericarditis, semua yang melibatkan bengkak-bengkak, radang-radang, keradangan, kebengkakan. Ini adalah benda-benda, punca-punca utama yang menyebabkan pelbagai kesakitan. Saya jawab senang je tuan-tuan, perempuan, bila orang tanya saya sebab apa selepas injek ni sakit di sana, sakit di sini. Sakit bahu, sakit dada, sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, sakit otot, sakit tumit, sakit sendi. Ini semua rungutan-rungutan pesakit. Yang setelah kena injek dos 1, dos 2. Ini yang mereka bagi tahu saya. Susah nak tidur malam, bisa-bisa seluruh badan. Apa yang menyebabkan ini semua tuan-tuan? Puncanya ialah keradangan. Okay? Bahan-bahan beracun ni dia akan menyebabkan keradangan. Akan menyebabkan penyumbatan. Akan menyebabkan bengkak di sana sini di dalam badan. Akan menyebabkan pendarahan. Akan menyebabkan pembekuan. Pemekatan, darah yang cair, yang cantik, normal, elok, jadi pekat, mula membeku. Jadi ini yang ada yang kontak yang memberitahu kami, blood pressure dia tak pernah pun naik tinggi mencanak. Sekarang dah naik mencanak-canak tinggi. Tak boleh nak kontrol. Makan ubat darah tinggi pun tetap blood pressure naik mencanak-canak, naik tinggi. Tak turun-turun. Ini yang kita risau. Dan akhirnya apa yang akan berlaku? Stroke lah. Akan berlaku stroke.
akan berlaku heart attack. Bila darah beku tersumbat sana sini, boleh jadi heart attack. Bila berlaku keradangan pun boleh menyebabkan heart attack. Heart failure, kegagalan jantung. Okay. Dan dalam banyak kes yang kena heart attack ni, dia tak ada warning banyak. Dia tak ada warning lama-lama. At least tuan-tuan, perempuan yang kena gastrik, yang kena sakit saraf, yang tak pernah pun alami masalah saraf, masalah sakit-sakit tulang belakang yang melampau, sekarang tiba-tiba alaminya. Itu petanda yang saraf, otot, di bahagian belakang, bahagian yang berkaitan, di bahagian dalam tulang belakang, sedang meradang, sedang membengkak. Sebab apa saya cakap begini? Sebab saya dah alami, saya dah jumpa pesakit yang begini. Datang ke pusat terapi, dia kata dia ada masalah tulang belakang. Kami ingatkan dia tulang belakang masalah yang biasa seperti yang sebelum-sebelum ni kami rawat. Mana saya punya harimau dah? Harimau saya lari gimana dah? Pusing. Okey, kami ingatkan itu adalah masalah tulang belakang yang biasa. Saya terapi, saya rawat dia. Kaedah tulang belakang yang biasa. Saya buat alignment balik tulang belakang. Tapi setelah buat alignment tulang belakang pun tetap sakit juga. Dia sendiri yang memberitahu masih sakit. Malah bertambah sakit setelah membuat rawatan tulang belakang. Biasanya pesakit tulang belakang kami, kalau setelah buat sekali dua alignment akan okey. Itu kalau alami sepitan saraf, alami slip disc yang biasa-biasa, setelah diterapi akan makin bagus. Tapi dalam kes yang pakcik ni, setelah kami terapi dia makin sakit. Rupa-rupanya lepas tu dia sendiri pun syak. Sebab sebelum tu saya dah tanya dia, pakcik dah lengkap dos ke belum. Dia bagi tahu memang dia dah lengkap 2 dos. Sebab apa? Sebab saya takut masalah yang berlaku pada tulang belakang tu bukan sebab masalah tulang belakang biasa. Takut keradangan. Jadi saya dah suruh dah, staff saya pun dah suruh dah ambil detox seawal mungkin. Tapi dia tak nak ambil. Dia bertegas, berdegil. Dia kata ini masalah tulang belakang dia aja. Lepas terapi masih sakit dan makin sakit. Setelah itu dia balik dalam seminggu itu, akhirnya dia menyerah diri juga. Dia call balik, dia kata dia perlukan detox juga. Saya dah kata, saya dah syak, ini bukan masalah tulang belakang yang biasa. Jadi setelah kita bagi detox kat dia, alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam Tuan Hisham, sahabat saya dari Bayu Gagah Marketing. Jadi bersama Tuan Hisham, beliau ialah CEO Bayu Gagah Marketing. Kami telah buat JV untuk nak sebar-sebarkan detox ni kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami tak bercadang pun nak sampai nak selamatkan orang luar negara. Di overseas kami tak bercadang pun. Kita nak fokus kepada dalam negara dulu. Nak fokus kepada rakyat kita dulu. Nak fokus kepada saudara mara kita dulu. Jadi berbalik pada cerita pakcik tadi, akhirnya dia suruh anak dia sendiri datang ke pusat rawatan kami ambil detox. Saya bagi detox. Dia gunakan sehari, 2 hari, seminggu. Lepas tu dia call balik, dia kata dah makin okey dah. Tak sakit dah. Dia dah boleh solat macam biasa, boleh rokok, boleh sujud macam biasa dah. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Pakcik ni memang kaki masjid. Memang selalu ke masjid. Jarang saya tengok tinggal solat berjemaah, jarang lah. Ini kes di Sabah. Dari situ saya tahu, saya makin yakin yang vaksin ni menyebabkan gangguan saraf. Okay. Salah satu AEFI ataupun adverse effect following immunization ataupun kesan buruk setelah mengambil vaksin ialah salah satunya ialah masalah saraf. Jadi dalam kes ni jelas setelah beberapa kes dan kes yang lain-lain pun sama juga yang mengganggu saraf, tak pernah pun dia alami sakit saraf begitu. Dan ini pun berlaku bukan tiba-tiba, bukan selepas injek tu berlaku terus, tak. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Jadinya tuan-tuan, perempuan di luar sana yang telah
beberapa bulan dah kena injek ya. Tak rasa apa-apa, tak apa, tak jadi apa-apa, alhamdulillah, syukur sangat jadi tapi kalau dah mula nak jadi apa-apa, di situlah bermulanya kesakitan yang biasanya tak tertanggung tuan-tuan, puan-puan, kalau dah injek, saya sarankan buat detox buat detox cegah sebelum terkena. Kalau dah terkena, boleh kita rawat. Pengalaman kami, memang kami boleh bantu berikan detox untuk reverse balik masalah tu. Tapi bukan senang. Bukan senang juga nak reverse masalah-masalah yang sudah berlaku tu. Bukan senang. Tuan-tuan, perempuan. Bukan senang nak reverse masalah yang sudah berlaku kepada pesakit. Tapi kami ikhtiar juga. Setakat ni sesiapa yang berikhtiar dengan detox dengan bio detox dijenamakan semula ni bio detox lah asalnya saya gunakan nama detox AEFI saja. Siapa-siapa yang sudah gunakan detox AEFI tu dengan izin Allah Ta'ala dia orang makin sihat, makin sembuh sampai sekarang dan saya percaya dalam ni pun yang sedang live pun ada juga yang sudah biasa guna detox saya. Kalau bukan untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk anak-anak dia, untuk pasangan dia yang terkena kesan buruk akibat vaccination ni, AEFI ni. Jadi saya tak berniat nak cakap terlampau panjang pagi ni. Jadi kalau siapa-siapa ada soalan, ada apa-apa ingin dikemukakan, di-share, boleh type di sana, boleh tanya, apa-apa yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Ini kampung saya lah, di Pekalan Hulu, tempat yang sejuk. Pagi ni 22 degree Celsius, pagi kemarin 19 degree Celsius, memang sejuk. Saya sedang cari harimau saya tadi. Mana harimau saya tadi? Husin. Dia biasa ajak saya jogging pagi-pagi macam ni. Ini tempat spot dia untuk jogging lah bersama saya. Dan juga saya pun jogging jugalah. Sebab sedikit. Pak Nai. Okay. Ada orang kampung. Jadi kita tegur lah sebab saudara mara kita juga. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan ada apa-apa soalan, ada apa-apa yang nak ingin dikongsi, ditanya, Puan Anita, anak saya menjadi kesan buruk dan cuba dengan detox. Anak Puan Anita ni diuji. Lepas injek jadi lumpuh. Lepas injek jadi lumpuh, jadi bengkak, jadi susah nak bernafas. Boleh tanya sendirilah Puan Anita. Semua beransur pulih, alhamdulillah. Tak sihat sepenuhnya, tapi peningkatan memang nampak ketara lah. Masih belum sihat sepenuhnya. Tapi dah makin baik setelah amalkan detox dengan izin Allah Ta'ala. Tapi lumpuh lah yang saya tahu. Kes anak Puan Anita ni, mula-mula saya ambil kes ni memang dia lumpuh. Dia susah nak berjalan. Terpaksa dipapah. Dengan izin Allah Ta'ala. Lepas dia amalkan detox, makin bagus dah. Makin bagus, bengkak di dada dia. Di dada pun dah bengkak macam begini. Seketul besar di dada tu. Dan sekarang dah surut. Sekarang dah flat dah. Itulah antara kesan-kesan buruk. Ya, lumpuh total. Puan Anita bagi tahu tu. Apa-apa, siapa-siapa nak rujuk boleh tanya dia lah. Penderitaan anak dia setelah diinjek sihat daripada seorang remaja sebuah pusat pengajian tinggi yang sihat, yang aktif. Setelah injek hilang. Hilang upaya. Tak jadi macam orang normal.
Tuan Hisham, alhamdulillah dah masuk botol ketiga. Alhamdulillah. Moga makin sihat. Sekejap ni apa soalan tak apa nampak tu. Bapak saya vaksin 2 dos, gatal-gatal kaki, tangan makin membengkak. Boleh guna detox? Boleh. Inilah masa untuk detox lah. Ini masa untuk detox. Jangan tangguh lagi. Kalau dah ada simptom, memang wajib dah detox. Kalau dah ada simptom bengkak sana, bengkak sini, gatal-gatal, sakit sana, sakit sini, susah nafas, jangan bertangguh. Kalau yang belum ada simptom pun sebenarnya kena detox. Sebab kita tak tahu apa racun dan dia ikut ketahanan badan. Ada orang yang akan cepat kena. Akan cepat kena kesan buruk. Ada orang yang ambil masa. Alhamdulillah. Amin. Puan Reza Rahman, amin. Moga-moga usaha kami, usaha saya, usaha Tuan Hisham, kami bersatu JV di bawah Bayu Detox untuk bantu orang ramai. Boleh letak sikit Tuan Hisham ataupun siapa-siapa daripada Bayu boleh letak sikit maklumat untuk diorang hubungi tuan-tuan perempuan di Bayu untuk dapatkan detox. Sekarang sistem lebih mudah lah kalau melalui sistem Bayu. Lebih cepat, lebih mudah untuk nak dapat detox tu, dan packaging dia pun lebih kemas, lebih cantik. Okay. Siapa-siapa nak dapatkan detox nanti boleh follow Bayu punya website. Dan saya yakin nanti diorang akan letakkan link. Akan letak link untuk tuan-tuan perempuan pergi ke detox. Pergi ke laman sistem diorang lah untuk nak dapatkan detox secara terus. Boleh klik-klik di sana aja, nanti diorang akan postkan insya-Allah. Dah mudah dah sekarang. Saya bukan ustaz. Jangan cakap saya ustaz. Saya bukan ustaz. Tu boleh hubungi Cik Farahli tu. Tuan Hisham dah bagi tahu. Siapa-siapa yang nak dapatkan Bayu Detox boleh hubungi pihak beliau. Ini adalah formula asal dari saya. Tetap saya yang buat formula tu. Dia ada Bayu Trust lagi. Dia ada coding. Mana kata tuan-tuan perempuan boleh scan guna handphone, confirmkan dia adalah ori daripada formulasi saya. So Tuan Hisham dengan tim dia tolong bantu saya, bantu di Sakinah untuk reach lebih ramai orang ramai lah, lebih ramai rakyat Malaysia. Saya seorang tak mampu, tuan-tuan kena bersama kami lah untuk tolong. Dan juga siapa-siapa yang berminat nak jadi ejen detox pun boleh kontak juga Puan Farahli. Boleh masuk di bawah tim Bayu. Sebab kita kena berjemaah sekarang ni. Tak boleh kerja seorang-seorang lagi. Saya tak mampu dah kerja seorang-seorang. Saya dah lama dah kerja seorang-seorang, tak mampu. Lepas tu saya bekerja dengan tim saya sendiri. Pun kami tak mampu nak reach jutaan rakyat Malaysia, kami tak mampulah. Jadi yang terbaru saya bekerjasama dengan tim Tuan Hisham, Bayu Keluluk Marketing. Betul. Saya bukan ustaz. Jangan panggil saya ustaz. Ustaz tu level dia sangat tinggi. Level ustaz tu level yang sangat tinggi. Jangan panggil. Saya ni cuma orang biasa saja. Orang yang cuma sensitif dengan apa-apa yang berlaku di persekitaran, yang rasa nak menyumbang sesuatu, nak membantu orang ramai mengikut cara kami lah.
Ayah saya 3 hari lepas dos 2 sampai sekarang sakit kepala tak hilang. Harap detox ini dapat membantu. InsyaAllah. Kes-kes yang sakit kepala ni ramai. Ramai. Dan selepas dia buat detox selama sebulan, dengan izin Allah Ta'ala, pulih. Back to normal lah. Jangan risau kalau sakit kepala, migraine. Pengalaman saya dah beratus orang kot. Kalau tak beribu pun beratus orang lah yang kes yang sama. Telah pulih. Setelah kita bantu detox lah. Dengan izin Allah Ta'ala. Ada apa-apa lagi soalan? Boleh kemukakan. Sejuk sangat pagi ni. Assalamualaikum. Ini orang kampung saya. Bye-bye sikit, bye-bye sikit. Assalamualaikum. Dia apa orang KL ni. Dia berjuang di KL. Orang kampung saya ni balik jauh. Saya sedang live sekarang ni. Zera bapak. Zera ayah. Alhamdulillah. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan, perempuan, kita kena buat sesuatu lah. Kita kena bekerja dalam tim. Jangan kita duk banyak bersembang saja di Facebook. Banyak bercakap itu, ini. Tapi kita tak buat sesuatu pun yang lebih signifikan. Yang lebih boleh membantu. Ya betul, kita share sesuatu. Fakta, situasi yang berlaku, realiti yang berlaku pun dah kira okey. Dah kira cukup baik. Tapi kita kena share solusi dia. Sebab apa? Sebab ramai orang mencari solusi sekarang ni, tuan-tuan, perempuan. Dia orang dah tahu dah semua benda-benda yang berlaku, yang sedang berlaku, dia orang tahu. Majoriti orang dah tahu. Cuma dia orang sedang mencari solusi. Yang sakit, okey, yang sedang tenat. Jadi kita kena bantulah. Tuan-tuan, perempuan di luar sana kena bantu. Bantu sebarkan apa-apa yang kami bagi tahu ni. Saya tak suruh beli. Kalau tak beli pun tak apa. Tuan-tuan bantu sampaikan pun dah cukup baik dah. Tuan-tuan, perempuan bantu sampaikan pun dah cukup baik dah. Mengenai adanya detox. Yang boleh bantu rawat orang ramai. Bantu reversekan masalah. Mana kata detox ni dia akan buang benda-benda beracun dalam badan kita yang tidak diingini. Sebab mana ada manusia yang nakkan bahan-bahan beracun masuk dalam badan dia, tak ada seorang pun. Kalau orang yang waras ni seorang pun, bila ditanya, dia injek vaksin pun sebab dia nakkan kesan baik. Dia nakkan apa-apa yang dijanjikan oleh kerajaan, oleh Kementerian Kesihatan. Semua orang nak kesan baik. Mana ada orang nak kesan buruk, tak ada seorang pun. Tapi ada orang yang diuji oleh kesan buruk. Sebab vaksin ni macam yang kita tahu, tidak cukup kajian. Digunakan memang secara tergesa-gesa. Sebabkan apa? Sebabkan pandemik ni lah. Sebab dikatakan oleh kerajaan Malaysia, dikatakan oleh WHO, dikatakan oleh ramai pakar, ia ialah satu benda yang serius. Satu keadaan wabak, pandemik yang berluasa seluruh dunia. Jadi kita yang bukan pakar, kita yang bukan ahli ni, kita akur je lah. Rakyat biasa ni akur saja dengan apa-apa yang dicadang, disuruh oleh kerajaan, kita buat. Dengan harapan untuk mendapatkan kesan yang baik. Tak ada seorang pun orang yang mahukan kesan buruk. Tapi kalau dah diuji kesan buruk, kita kena buat sesuatu lah. So dalam kes vaksin, kesan buruk vaksin, the best solution yang saya nampak sekarang ni, yang kami pun ada, dengan izin Allah Ta'ala ada di tangan kami, ialah detox. Buatlah detox. Buatlah detox, tawakal kepada Allah Ta'ala dan tengok macam mana hasil dia. Saya berani cakap ini sebab bukan seorang. Dah beribu-ribu orang yang dah ikhtiar dengan detox kami ni. Dan Allah SWT pulihkan mereka. Pulihkan mereka dengan izinnya lah. Saya boleh katakan feedback setakat ni memang lebih daripada 80%
lebih daripada 80% lah yang mengambil detox tu memang bagi feedback yang positif dan sihat sembuh sedia kala. Dan di antara yang sedang menonton ini pun di dalam Facebook, rakan-rakan Facebook saya pun ramai juga yang terkesan dengan vaksin dan telah ikhtiarkan detox. Dengan izinnya Allah, dengan izin Allah SWT, mereka sudah boleh kembali sihat, normal, pulih normal. Ikhtiar dulu. Kena ikhtiar dulu. Saya cuma boleh bagi tahu saja. Saya tak boleh paksa orang ramai. Tuan Hisham daripada Bayu Gagah pun tak boleh paksa. Tak boleh. Kami tak boleh nak paksa orang ramai untuk gunakan detox. Tapi kami kena cerita. Sebab kami tahu, kami ada bukti, kami ada track record. Jadi kami bantu. Kami cuba bagi tahu orang ramai, seramai yang mungkin. Kami cuba reach. Ini je yang kami mampu buat. Selebihnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, itu bukan lagi masalah kami. Kalau yang dah tahu, tapi tak nak lakukan detox atas dirinya sendiri, ataupun ahli keluarganya, ataupun sanak saudaranya, ataupun orang ramai yang lain, itu bukan lagi masalah kami lah. Itu bukan lagi masalah saya, masalah Tuan Hisham dan masalah tim kami semualah. Masalah tim saya juga. Bukan lagi. Sebab apa? Sebab saya punya target, saya nak bagi tahu je. Saya nak bagi tahu seramai mungkin, biar seramai mungkin tahu. Dan saya ada jawapan. Di akhirat nanti saya dah ada jawapan, saya dah bagi tahu. Saya dah bagi tahu kami ada suatu detox untuk membantu membuang racun-racun dalam badan demi untuk menjaga nyawa. Itu saya dah bagi tahu sekarang. Supaya tak ada lagi orang boleh salahkan. Tak tahu. Mana ada. Tak pernah tahu pun. Mana ada benda yang berkesan. Tak ada pun benda produk yang berkesan untuk nak buang racun. Tak pernah tahu pun. Saya tak mau dengar alasan itu. Supaya saya boleh menjawablah di akhirat nanti. Saya dah lepaskan tanggungjawab saya. Dan sekarang tanggungjawab kita semua, tuan-tuan perempuan, untuk membantu orang ramai di luar sana. Alhamdulillah, matahari pagi pun dah timbul. Saya pun tak berniat nak bercakap panjang dah. Cantik matahari pagi cantik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, matahari pagi ni sangat sesuai. Biarlah kita berada di bawah matahari pagi ni dalam 30 minit ke 1 jam. Nampak tak? Cantik tu. So matahari pagi ni adalah matahari yang kaya dengan vitamin D. Memberikan vitamin D untuk tubuh badan kita. Dan vitamin D ni kita tahu penting untuk pembentukan tulang yang sihat. Penting untuk imuniti badan. Jadi ini sebenarnya vaksin semula jadi yang Allah SWT beri kepada kita. Ini dia tuan-tuan, perempuan. Matahari sekitar pukul berapa ni? Sekejap, saya tengok jam kejap. Matahari sekitar pukul 7.55. Masih sejuk lagi. Matahari sinaran dia begini. Lembayung dia begini. Ini adalah sesuai sangat. Jangan pula tuan-tuan perempuan pergi berjemur di bawah matahari yang pukul 12 tengah hari. Pukul 10, 11 dah tak sesuai. Sebab waktu tu waktu yang high in UV. Kita tak nak. Kita tak nak dapatkan UV yang tinggi dari matahari. Kita mahukan cahaya pagi yang boleh menghasilkan vitamin D dalam badan kita. Sebab apa? Sebab ingin seulang balik, vitamin D penting untuk kesihatan tulang belulang kita. Dan juga yang paling penting untuk imun sistem kita, untuk sistem imun kita yang Allah SWT bagi secara percuma. Jadi siapa yang takut sangat dengan COVID, takut sangat dengan Omicron, Delta Cron, apalagi Cron tu, berjemur dia bawah matahari. InsyaAllah tuan-tuan perempuan akan sihat, akan kuat imun sistem, akan kuat sistem pertahanan badan kita. Dan antibody tu yang kita duk pakai, antibody tu ialah salah satu saja di bawah sistem pertahanan badan kita. Ramai orang salah faham.
ramai orang cakap antibody. Antibody tu salah satu saja. Sebab kita ada sistem pertahanan, sistem ni mana kita ada banyak benda, ada berlapis-lapis di bawah. That's why kita gunakan immune system. Sistem imun badan. Ini yang paling tepat kalau nak cakap. Jangan cakap antibody badan. Antibody cuma salah satu je. Okay? Cuma satu sistem pertahanan. Contohnya kalau dalam kem askar tu, antibody ni macam meriam je lah. Sedangkan ada lagi senjata machine gun, ada lagi kereta kebal, ada lagi M16, M14, ada lagi mortar, ada lagi grenade, ada lagi macam-macam senjata lagi. GPMG-nya, machine gun. Jadi sistem imun badan kita seperti mana kem askar tu. Dalam kem askar tu semua ada. Lengkap di sana. Jadi jangan kita duk cerita pasal antibody saja. Antibody tu macam kita cerita pasal meriam saja. Jadi tak betul. Ini saya nak perbetulkan istilah yang orang ramai biasa guna lah. Sikit-sikit antibody, menguatkan antibody badan. Kita bukan fokus kepada antibody, bukan antibody saja. Kita nak cakap pasal menguatkan immune system. Perbetulkan siap-siap. Menguatkan sistem imun badan. Saya kadang-kadang terpaksa bercakap juga menguatkan antibody sebab orang faham antibody saja. Kadang-kadang saya pun terpaksa bercakap dengan orang macam tu sebelum kita boleh perbetulkan dia. Tapi tuan-tuan yang dah tahu, gunakan istilah yang betul lah. Jadi matahari pagi menjadi sumber untuk vitamin D kepada tubuh badan kita. Yang mana vitamin D ni penting untuk immune system kita. Jadi bila ada ni yang percuma diberikan oleh Allah SWT, kenapa kita nak perlu buat benda-benda yang tak patutnya, yang pelik-pelik, yang sampai menyakitkan badan kita, itu tak patut dibuat. Tak patut pun nak buat satu benda sampai menyebabkan bahan-bahan toksik, bahan-bahan racun masuk dalam badan kita pula. Tapi kalau saya sembang lebih-lebih nanti orang marah. Tak apalah, sebab dah 30 juta rakyat Malaysia dah kena injek, jadi kita kena buat sesuatu lah. Okay, kalau ada apa-apa soalan lagi saya cuba jawab. Kalau tak ada, mungkin untuk pagi ni sekadar ini dulu. Okay, sekadar ini dulu. Ada lagi masa lain-lain kali nanti kita akan berbicara lagi. Dan topik pagi ni ialah kita bercerita pasal apa peranan kita, apa peranan setiap kita ni untuk membantu orang ramai yang sedang menghadapi pelbagai kesan buruk daripada vaksinasi AEFI. Okay. Jadi sekian dulu perkongsian saya. Saya rasa saya mulakan tadi dalam pukul 7 lebih. Hampir 1 jam jugalah sharing saya pada pagi ini. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat ambil manfaat, dapat bantu sampaikan kepada orang ramai di luar sana. Sebab apa? Sebab saya tak mampu bekerja bersendirian, tak mampu seorang-seorang membantu menyelesaikan masalah rakyat jelata, tak mampu. Tim Bayu Gagah Marketing pun, tim Tuan Hisham pun tak mampu membantu. Tim di Sakinah pun tak mampu membantu. Jadi kami perlukan bantuan tuan-tuan perempuan untuk sebar-sebarkan. Pun dah cukup. Kami tak suruh membeli pun, tak suruh tuan-tuan membeli, tak memaksa membeli pun. Tapi yang penting ialah biar orang ramai tahu yang benar ni adalah ada solusinya. Jangan dibiarkan sebelum menjadi barah, sebelum menjadi penyakit yang boleh mengancam nyawa, yang boleh mematikan. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.